Mustahil ke tuan-tuan apa Allah nak angkat Nabi Isa naik tapi tak bagi dia mati lagi? Mustahil ke? Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Ashabul Kahfi? Pernah dengar? Berapa tahun Allah bagi dia lena, tak makan, tak minum, tak apa-apa semua. Lepas tu bangkit macam biasa. Berapa tahun? 300 tahun dan tambah 9. Dalam Quran kata tu. Siapa dia depan ni tuan-tuan? Ashabul Kahfi tu dia lambat kuliah tu. Dia main ni dan cerita Ashabul Kahfi pula sikit. Siapa dia depan ni? Ashabul Kahfi ni berapa orang depan ni? 7. Apa hal dengan depan ni? Allah bagi depa tidur 300 tahun tambah 9. 309 tahun. Apa cerita dengan depa ni? Depa ni pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang penduduk semua beriman kepada Allah. Ringkas ceritanya. Depa duduk dalam sebuah negeri yang penduduk negeri itu semua beriman kepada Allah. Tiba-tiba mai satu raja baru. Negeri depa ni mai satu raja baru. Raja ni mai daripada Rom. Nama dia dalam kitab tafsir kata nama dia Dikianus. Nama dia Dikianus. Hanya jangan balik duk bubuh nama cucu pula Dikianus. Nama raja ni Dikianus. Dia ni penyembah batu berhala. Bila dia mai di negeri budak-budak muda 7 orang ni, dia paksa seluruh rakyat tinggal apa yang hampa duk pegang selama ni, kita sembah batu pula. Kemudian oleh kerana dia raja, oleh kerana dia ada kuasa, dia paksa siapa yang tak ikut ditangkap dan diseksa. Dan kalau sekiranya dalam tempoh seksaan itu tak mau berubah juga, bunuh. Habis satu negeri murtad daripada sembah Allah, kecuali 7 orang ni. Depa 7 ni tak mau nak turut kehendak raja. Tuan baca dalam suratul Kahfi, Tuhan cerita benda ni. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tuhan cerita ni. Adakah kamu wahai Muhammad sangka bahawa Ashabul Kahfi dan Raqim, Raqim ni pun ada cerita panjang. Ada sebahagian ulama tafsir kata Raqim nama anjing. Anjing seekor, depa 7 orang anjing seekor. Anjing tu nama Raqim. Tapi sebahagian lagi ulama tafsir kata no, Raqim ni bukan nama anjing. Nama anjing itu Qitmir. Dia kata anjing ni apa, Raqim ni ialah kawasan tu. Kawasan yang depa pergi duduk dalam gua tu. Kawasan tu dulu dipanggil kawasan Raqim. Jordan jadikan kawasan itu sebagai kawasan arkeologi hari ini. So, siapa yang nak pergi umrah singgah Jordan mesti pergi. Tempat ni must visit punya tempat. Mesti pergi tengok yang kata Ashabul Kahfi ni. Walaupun ada berbagai pendapat. Ada satu pendapat kata Ashabul Kahfi ini apa, gua yang Ashabul Kahfi duduk ni di Syria. Ada satu pendapat. Dan sana pun tak kira lah pergi ambil gambar naik pis atas lah, ada juga. Satu dakwaan kata di Syria. Satu lagi dakwaan kata di Turki. Turki pun ramai juga pergi ambil gambar apa musim sejuk pakai buh mapla apa ada buat good apa semua. Ashabul Kahfi juga sana. Tapi pendapat yang popular kata di Jordan. Pendapat yang popular kata di Jordan. Dia lebih kurang 7 km daripada Amman. 7 km ya nak pergi. Dekat ya, dalam 10 minutes sampai. Yang kata tempat berlaku Ashabul Kahfi. Dan pasal apa kata tempat ni lebih tepat berbanding dengan yang Syria, dengan yang di Turki? Pasal apa? Pasal keadaan gua tu dengan pintu masuk dia dan sebagainya dipegu balik dengan ayat Quran suratul Kahfi. Cerita tu menepati tempat yang di Jordan ni. Kan dia cerita watara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Dia cerita bila matahari naik pagi, dia naik sebelah condong sebelah kanan, dan apabila dia turun dia condong sebelah kiri, dan cahaya tak masuk dalam pintu gua. Bermakna pintu gua dia duduk belah matahari naik ke belah matahari jatuh? Dua-dua pun tak. Dia duduk belah utara. Jadi matahari naik ke balik ni, matahari jatuh ke balik ni, pintu gua duduk balik ni. Jadi bila tengok balik tempat yang di Turki dengan di Syria tu, no, pintu gua duduk ada menghadap tempat matahari suluk. Bukan dia. Dia menyalahi apa yang Quran sebut. Bila tengok hadis Jordan ni, exactly.
Maka semua orang kata apa? Di Jordan itulah tempat Ashabul Kahfi yang sebenarnya. Apa hal dengan mereka ni? Mereka ni nak mempertahankan keimanan mereka. Mereka tak mau taat kepada perintah Raja Rom yang mai suruh sembah batu berhala ni. Mereka tak mau taat. Cerita mereka bantah ni sampai ke Raja. Raja panggil mereka. 7 orang pergi menghadap Raja. Bila sampai di depan Raja, Raja tanya mereka, betul ke hampa ni nak tunjuk Gedebel, nak tunjuk Samsing, hampa tak mau nak turut kehendak aku? Betul ke? Raja tanya mereka. Apa mereka kata? Dalam Quran cerita, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. 7 orang ni bila sampai di depan Raja, mereka berdiri di depan Raja, mereka kata apa? Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami sampai bila-bila pun adalah Tuhan yang memerintah langit dan bumi. Sorry, batu-batu ni semua bukan Tuhan kami. Depan Raja mereka jawab macam tu. Maka dalam Quran Tuhan kata warabatna ala qulubihim. Awal ayat ni Tuhan kata apa? Kami sudah teguhkan hati mereka. Berani 7 orang ni depan Raja. Mereka tahu risiko dia apa dia? Seksa ataupun dibunuh mati. Pedulikan dengan risiko ni semua. Depan Raja mereka bangkit berdiri. Mereka kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan langit bumi semua. Kami tidak akan sembah Tuhan lain daripada tu. Kalau kami sembah juga, laqad qulna idzan syatata. Kami buat satu benda yang jauh daripada kebenaran. Sorry, dia berkata. Pasal. Okey, Raja kata tak apa, aku bagi masa 2 hari balik fikir. Lepas 2 hari dia buat begitu. Balik mesyuarat daripada 7 orang, dia kata calon. Tunggu pun tak ada cerita, dia ni raja dengan dia ada tentera, dia ada apa-apa semua, kita duk pergi lawan, kita 7 orang ni bukan ada cerita lawan. Elok angkat bungkus kita belah. 7 ni lari pergi, dia pergi di gua yang berkenaan ni. Sampai di depan pintu gua baca doa, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baca doa dulu depan pintu gua ni, masuk dulu dalam. Tuan baca tu surah Al-Kahfi ni kita kena baca bila tuan? Malam ataupun hari Jumaat kena baca. Apa fadilat dia? Nabi kata apa? Selamat daripada fitnah Dajjal. Tadi apa dia? Surah Al-Mulk. Yang ni pula apa? Suratul Kahfi. Kena baca. Hafal, tak hafal semua tak apa. Hafal ayat 1 sampai 10 sahaja cukup. Sebahagian ulama kata 10 akhir daripada Suratul Kahfi. Kalau campur 10 awal baru 20 ayat. Al-Mulk baru 30, baru 50, apa masalah? Kita duk hafal benda lain banyak. Hak ni takkan tak boleh hafal. Merepek umur dah berapa puluh tak boleh nak hafal 10 ayat. Karut nak tahu muka tang mana depan Allah esok. Pula benda ni kalau hafal apa dia? Manfaat dekat kita, bukan dekat orang lain, dekat kita manfaat dia.